Jemput Ranau. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Selamat petang pada semua-semua ahli-ahli Dewan yang saya hormati. Terima kasih kerana diberi peluang untuk terlibat sama di dalam perbahasan kita Yang Maha Mulia pada kali ini. Dan saya amat tertarik dengan Tita Baginda yang mana menyebut antara lain menyatakan bahawa infrastruktur berkualiti dan perhubungan akses luar bandar akan ditingkatkan menerusi pembinaan jalan luar bandar, jambatan, utiliti, bekalan air bersih, bekalan elektrik dan kediaman yang lebih baik. Jurang pembangunan ekonomi semua kaum dan etik termasuk orang asli akan terus ditangani bagi melahirkan masyarakat desa yang berdaya tahan dan berdaya saing. Tuan Datuk Yang Bertuah, izinkan saya menyentuh dulu perkara penting di kawasan Ranau yang mana saya meminta supaya kerajaan mengambil tindakan dengan segera. Pertamanya ialah tentang masalah bekalan air di daerah Ranau. Mohon supaya KPLB mengambil tindakan segera untuk melaksanakan pembinaan loji baru di Nalumad sudah di kementerian. Begitu juga dengan permohonan yang sudah dikemukakan kepada KPLB untuk loji baru himbaan dan juga untuk penyambungan pipe daripada loji Kundasang ke Bundu Tuhan. Ini semuanya sudah di peringkat kementerian dan minta supaya tindakan segera dapat dibuat kerana kami memang mengalami masalah air, kadang-kadang masa hujan pun masalah air, tiada hujan, musim kemarau pun ada masalah air. Saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana mereka juga mengambil tanggungjawab untuk membaiki sistem bekalan air di daerah Ranau dengan menginisiatkan, melakukan membina loji di Nakamura, iaitu dalam kos lebih kurang 64 juta dan terima kasih kepada Tuan Jiji, Tuan Menteri Sabah yang mengambil langkah untuk memperbaiki sistem bekalan air dalam daerah Ranau. Juga jalan raya, saya juga meminta supaya cadangan Pan Borneo yang dijangkakan akan dibuat dalam 2023 dengan 2024 yang akan merentasi daerah Ranau, meminta supaya dalam 3 pakej yang telah dicadangkan itu, kita minta supaya didahulukan kawasan khususnya daripada Simpang Bundu Tuhan sehingga ke Simpang Sagendai kerana masalah kesesakan berlaku, di sinilah terdapat kesesakan yang berlaku yang besar ketika mereka memasuki kawasan Kundasang dan juga Pekaranau. Dengan adanya pembinaan ini sudah tentunya akan menyelesaikan masalah besar yang sering dihadapi di kawasan daerah Ranau. Dan seterusnya, kita juga minta supaya penyelenggaraan segera dibuat Jalan Tamparuli Ranau. Baru-baru saja Jalan Tamparuli Ranau dengan sehingga Payatulupit, kerana jalan ini berlubang-lubang, sangat teruk, sehingga pelancong asing memberi komen yang negatif, sangat negatif di dalam laporan berita. Dan juga ada yang telah mengalami kemelangan baru-baru kerana termasuk di dalam lubang yang mana telah membuatkan motosikal dia jatuh kerana keadaan yang teruk. Minta supaya jalan ini dapat disegera dengan baik. Dan juga kita minta supaya sekolah-sekolah juga di Ranau dapat dinaik taraf, khususnya ke Pekaranau. Dan juga kalau dapat, kerajaan memberi bantuan untuk membina baru SRJK Saint Benedict ataupun menaik taraf sekolah ini. Dan yang sudah saya bangkitkan pada tahun 2018 iaitu tentang pembinaan SMK Ulu Sugut. Sekolah ini memang sudah tidak sesuai lagi untuk dijadikan sebagai sebuah sekolah karena disahkan oleh JKR sebagai tidak selamat dan minta supaya kementerian berkenaan mengambil tindakan yang cepat supaya sekolah ini dapat dibina. Dan seterusnya pembinaan jembatan besi. Kita juga minta kepada KKL dan Kementerian Luar Bandar supaya mengambil tindakan yang cepat untuk memberikan kelulusan bagi pembinaan jembatan di Kampung Ulu Kidau yang mana telah rosak teruk selepas banjir berlaku baru-baru pada tahun lalu di daerah Ranau. Ada banyak perkara lagi yang ingin saya sentuh tetapi kerana masa yang begitu singkat, saya akan sentuh beberapa hal yang saya rasa mendesak di Ranau. Pembinaan klinik Nawanan di Kampung Nawanan dan juga di Kampung Kawian. Kawasannya jauh dan mereka sukar mendapatkan
khidmat kesehatan, dan sebab itu ini sangat diperlukan oleh penduduk di kawasan ini. Begitu juga dengan beberapa perkara yang perlu lagi diambil perhatian oleh pihak kerajaan, ialah tentang elektrik. Kerana pada 2019 saya telah berucap di Dewan Yang Mulia ini dan telah dijanjikan bahawa grid tinggi dari Kota Belud 132 kV akan disambungkan pada tahun 2020. Tetapi sekarang sudah 2023, belum nampak hasilnya sehingga sekarang, dan saya minta supaya kerajaan mengambil tindakan yang segera untuk mempercepatkan kelulusan yang telah diberikan beberapa tahun yang lalu. Dan Tuan Yang Dipertua, saya tahu ada banyak perkara-perkara penting, tetapi saya harus menyentuh aspek yang lain. Ada beberapa perkara lagi yang saya rasa yang perlu saya sebutkan di dalam sidang pada kali ini. Poin pertama pada pendapat saya, Tuan Yang Dipertua, sebagaimana Datuk Yang Dipertua juga sering membantu Sabah di dalam sidang-sidang Dewan sebelum ini, dan kami sangat menghargainya. Pertama yang saya rasa yang perlu dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan ialah menunaikan semua terma dan syarat di dalam Perjanjian Malaysia tahun 63. Ini yang harus dilakukan. Karena kita harus ikut kepada apa yang telah dipersetujui ketika bapa-bapa leluhur kami daripada Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia. Contohnya yang masih lagi belum diselesaikan sehingga sekarang. Tentang isu 40%. Ini jelas di dalam perlembagaan negara. Sudah 60 tahun perkara ini di dalam perlembagaan negara. Kita sepatutnya sama-sama mempertahankan apa yang belum dilaksanakan, mesti dilaksanakan. Tetapi 60 tahun. Mahukah bapa-bapa leluhur kami tanda tangan perjanjian jika dikatakan kepada mereka 60 tahun baru kami akan laksanakan. Sudah tentu mereka tidak akan tanda tangan perjanjian MA 63. Tidak mungkin. Sebab ini sudah tertangguh selama 60 tahun. Bukan saja itu, kita juga menghadapi masalah tentang persempadanan. Sikit lagi, Tuan Pertua, saya minta 1 minit saja lagi. Tentang persempadanan kita di dalam negara ini, sudah ada sempadan Semenanjung, sudah ada sempadan Sarawak, sudah ada sempadan Sabah. Bahkan sempadan Sabah ini telah pun ditentukan semasa pihak penjajah mentadbir di negeri Sabah, dan telah disetujui oleh Queen di London sebelum pun Malaysia ini dibentuk. Daripada pesisir pantai sehingga kepada 200 lebih di zon ekonomi di territorial waters ini. Jadi perairan wilayah. Jadi itu sudah ditentukan. Kenapa lagi ada lagi akta wilayah laut yang dibuat, yang mana seolah-olah bahwa Kerajaan Persekutuan yang berkuasa terhadap kawasan persempadan Sabah ini. Puncak kuasa itu sepatutnya datang daripada kerajaan negeri, bukan daripada federal. Akta laut dia katakan memberi kebenaran lesen kepada kerajaan negeri untuk mengeluarkan lesen penangkapan ikan laut dalam dan sebagainya. Sebenarnya keterbalikan, sepatutnya puncak kuasa daripada kerajaan negeri untuk diberikan kepada persekutuan sekiranya kuasa itu mau diserahkan kepada kerajaan persekutuan. Sebab tanah ini, lautan dan juga di bawah lautan adalah milik Sabah setakat mana persempadan yang telah dipersetujui. Sebab itu Tuan Ketua, mohon supaya akta laut itu dibatalkan. Kita ikut kepada perjanjian, jangan kita saling minta maaf, tercuri ataupun sengaja. Kalau sekiranya sengaja, itu sudah tentu perkara yang merumitkan. Kalau sekiranya tercuri dan dikembalikan, kita sama-sama senang hati dan itu boleh diperbetulkan. Boleh tolong gulung. Jadi itu saja yang ingin saya sentuh. Tuan Dipertua, terima kasih sekali lagi di atas kesempatan untuk membahaskan titah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong, dan saya mohon menyokong titah diraja. Terima kasih. Sirian.